King's College London, that's right. London lagi 3? Imperial College London. Wow, London again. You suka Chelsea ke Arsenal ni? Saya MU fans. Kenapa tak pergi University of Manchester? Saya pelajar Manchester. Okay, that's like the 5th choice lah. Itu yang keempat. Dan satu lagi. Okay, bersama dengan kita hari ini adalah Fahad Fuad, ya, seorang pelajar yang akan menyambung pelajaran di UK. UK. Tapi sebelum dia dapat nak sambung belajar di UK tu, dia punya history adalah amat hebat lah. Fahad dah banyak keluar dalam berita, ya. Sebab Metro. Pecah rekod. Takkan Harian Metro je. All sorts of berita, betul tak? I tengok tadi, I Google nama you. Dapat berapa? 12 A+, 12 A+. Untuk SPM. Pelajar terbaik sekolah, obviously. Dan dekat Malaysia? Dekat Malaysia saya tak tahu ranking berapa. Tapi saya dah tanya kawan saya yang dia punya parents tu macam orang guru-guru juga. So dia kata orang yang dapat 12 A+ dalam Malaysia ni dalam 6 orang je. 6 orang. So top 6 lah kalau dia pun. Mungkin lah lebih kurang. Ada tak yang dapat lebih daripada 12 A+? Ada tak? Saya pun tak tahu berapa maksimum subjek yang kat Malaysia ni orang boleh ambil. Tapi saya rasa 12 tu paling banyak kot. I see. Okay, so sekarang ni Fahad dah habis belajar A-levels. Okay, yang itu pun dia dapat 2A star. 2A star dan 2A. And 2A. 2A star dan 2A. 2A star tu I had to ask. 2A star tu rupanya A yang paling tinggi lah. Macam 12 A+ lah pada zaman dia ambil SPM tu. So lepas ni nak sambung belajar ke mana? InsyaAllah saya sambung dekat UCL, University College London. Okay. Kat London. Kat London, And this is all under JPA. Tapi dia bukan beasiswa. Dia pinjaman boleh ubah. Pinjaman boleh. Oh, JPA dah ada pinjaman boleh ubah. Setahu I marah yang ada benda tu. Dulu JPA ya beasiswa, tapi dalam beberapa tahun ni dia dah tukar jadi pinjaman boleh ubah. So maknanya kena perform lah. Dia ikut mana kita kerja lepas habis belajar nanti. Macam mana tu? Cuba explain sikit. Okay, so kalau dia patutnya bond lebih kurang 8 tahun lepas habis 8 belajar. 8 tahun dengan kerajaan. Okay. Tak, dia tak semestinya kerja. Dia macam saya kata, dia ikut mana kita kerja. Okay. Kalau contoh kita kerja dengan kerajaan, sepanjang 8 tahun kita berkhidmat, kita akan dikecualikan daripada bayaran. Okay. Kontrak pinjaman akan berubah jadi kontrak berkhidmat. Tapi kalau kerja dengan JLC, kena bayar 25%. Kalau kerja dengan swasta, bayar separuh. Andai kata kalau nak keluar luar negara, kena bayar full. So maksudnya dia nak pegang pelajar ni ataupun graduan ni di dalam Malaysia. Bukan belajar bawah tajak Malaysia, tapi pergi luar negara. I see. Okay, so kita lompat terus ni ke beasiswa. Betul. Okay, tapi Fahad rasa nak fokus kat mana hari ni? Apakah sharing yang Fahad rasa Fahad nak share? Boleh kita start dengan SPM tak? Boleh. To me, during my time, I buat 10 subjek je. But you took 12. Apa yang membuatkan you ambil 12? Sebab saya sekolah agama dulu. So dia ada subjek tambahan macam hafazan Al-Quran. Okay. Maharat Al-Quran. Maharat Al-Quran ni lebih kurang macam belajar pasal Al-Quran lah. Ada belajar pasal tajwid, qiraat, ada pasal sejarah pasal Al-Quran. Okay. Satu lagi sebab bahasa Arab. Bahasa Arab. So 3 lah tu. Dalam yang bahagian Islam ni ada 3. Biasanya kalau orang ambil yang science stream kan ada 9 subjek. So tambah lagi 3 tadi tu jadi 12. Pendidikan Islam ambil juga? Ambil juga. So maknanya yang bahagian pendidikan bahagian Islam, subjek Islam tu, Islam itu ada 4 lah. Lebih kurang ada 4. So dalam subjek biasa selalunya ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, maths, yes, Physics, kimia, biologi, pendidikan Islam, sejarah. Yes. And then tambah lagi 3 tu lah. Okay. So macam mana boleh dapat 12 A+? Nak dapat 10 A pun for me dah tercungap-cungap. Ada orang boleh dapat 12 A, tapi bukan 12 A sahaja, 12 A+. Apa rahsia dia? Sejujurnya saya tak ada rahsia. Saya macam belajar pun, saya bukan jenis yang rajin belajar sangat. Tapi kalau saya belajar, saya macam cari cara untuk memudahkan cara belajar tu. Okay. Contoh macam kalau belajar matematik, saya lagi suka kalau tengok video macam cara untuk selesaikan masalah tu, baru saya try buat latihan. Sebab kadang-kadang ada yang kita rasa kita ni dah pandai sangat, kita terus buat latihan, tapi tak tahu nak buat macam mana. Last stuck, rasa macam malas nak study. Rasa macam kita rasa macam tak pandai nak buat. Sebabnya kalau kita takut nak buat sesuatu tu, maybe kita akan terus give up. Betul. But for you dah tengok jawapan dia dulu. Ni boleh buat ni, logik ni, puzzle ni. And then buat terus. Saya suka tengok yang end product, baru saya start buat dulu. Okay, tapi waktu Fahad ambil SPM tahun 2020, waktu COVID. Waktu COVID. Sebab ni memang belajar melalui video ke, Zoom ke ataupun YouTube? Semua platform saya ambil. Ada yang belajar online dengan cikgu sekolah. Kalau yang macam untuk study seorang-seorang, saya pakai video YouTube lah. Sebab time tu memang banyak cikgu yang start guna YouTube untuk ajar. I see. Waktu pandemik tu lah kan?
Tapi cukup ke? Sebab kenapa tak boleh ambil that approach sampai sekarang? Sekarang ni memang dah tak pandemic, boleh pergi kelas, tapi do you think memang cukup untuk orang, instead of bukan nak kata tak pergi kelas, tapi untuk belajar sebaik mana dia boleh buat tu melalui online atau YouTube? Saya rasa tak cukup kalau nak bergantung pada online saja. Sebab kita perlukan environment untuk study juga, macam pergi jumpa kawan dengan jumpa cikgu kan. So apa yang saya buat tu online tu, saya buat Discord, satu server ni saya buat dengan kawan-kawan saya. Okay. Dan saya bacakan apa yang saya belajar tu dekat diorang, macam saya tengah mengajar. So cara tu buat dia macam win-win situation lah. Satu, untuk elakkan saya bosan. Satu lagi, diorang pun tak perlu nak perah otak diorang sendiri untuk belajar sendiri. So macam dah ada orang tolong ajarkan diorang. Okay, so macam you ada your own YouTube channel sendiri lah. Ada buat tak? Ada terfikir nak mengajar instead of... Dulu saya pernah buat satu Instagram account ni, tapi saya buat untuk kawan-kawan saya lah. Okay. Dan akaun Instagram tu sebenarnya agak anonymous. Saya pakai topeng muka sebab nak elakkan orang kenal. Ini selepas SPM ke waktu SPM tu? Ni waktu tu memang tengah belajar SPM. Tengah nak belajar SPM. After SPM you dah tak buat lagi lah? After SPM saya tak buat lah. Okay, so let's move on. After you dah dapat you punya 12A+, muka masuk berita, masuk TV semua lah ya. And then kenapa GPA? Sebab kat sana, kat luar sana ada banyak scholarship, ada BNM, ada Sime Darby, ni saya tahulah ada PNB, ada of course MARA, and of course PNB. Ada satu lagi tu yang penyaju penyaju for accounting maybe, kalau you nak into. And of course in your case you ambil JPA. Why JPA, and did you apply to everything? To be honest, saya banyak kena reject dengan scholarship lain. Ya ke? Macam mana pula tu? Cuba cerita. Saya rasa the most important thing to apply scholarship is English dengan Mathematics. Saya rasa penting juga sebab mostly semua scholarship yang saya apply dia akan ada satu stage ni yang dia bagi assessment. Betul. Dan dalam assessment tu dia minta basically mostly comprehensive dengan mathematics, problem solving. Comprehensive meaning English comprehension. Dia bagi macam paragraph, so kena jawab based on passage tu sendiri. This is in English lah. Okay, tu saya rasa kebanyakan saya apply scholarship banyak yang tak lepas tu. After the assessment tu. Okay. Kebanyakannya start kat situ. Mostly macam Petronas, PNB sebab saya sendiri tak perasan tarikh dia, so saya terlepas. Yang Shell saya sampai interview, tapi sebab interview yang saya kena buat sendiri, macam kena buat video, so macam malas sikit lah time tu. Pagi je lah video Instagram tu, tak boleh? Dia macam kena, dia ada kriteria yang dia nak sendiri. Dia ada punya jalan cerita nak dengar lah. Okay. Yang sana pun sampai assessment, Petronas, GPA sebab dia senang, dia tak ada assessment. So dia macam tanya soalan psikometrik, baru terus interview. So saya sampai interview, dan saya lepas interview saya dapat GPA. So cuba cerita sikit GPA punya scholarship, if you do not mind lah. Apa dia punya proses dia? Sebab you ada dekat Lembah Beringin, betul? Untuk buat A-levels. But ada juga budak-budak lain yang pergi buat A-levels Germany, ada yang pergi buat AUSMAT, Australian Matriculation. Betul. I believe dekat Intech. And of course a few of them ada ATU, American ADTP. Degree Program, ADP, yes. So under GPA pun ada semua program-program tu. Kenal tak diorang? Saya ada kenal beberapa kawan saya yang lain. Ada yang buat IB dekat KMB, College Mara Banting. Okay, IB is International Baccalaureate. Okay, and then yang ADTP tu, American Degree Transfer Program. Ada transfer dalam tu, tapi yang dia buat dekat Malaysia tu, yang 1 tahun tu, is it part of the dia punya credit hours dekat sana, ataupun foundation je kat sini? Mungkin saya sendiri yang tak tahu, tapi yang setahu saya, berdasarkan apa yang kawan saya cakap, dia buat foundation. Dan dia sambung US tu 2 tahun. 2 tahun je? So mungkin boleh jadi yang kat sini dah jadi first year, sana tu transfer second year terus kot. Kalau setakat 2 tahun je kan, macam transfer lah. And then yang your other friend tu, apa tadi? IB. Explain sikit pasal IB tu. Okay. IB ni dia pakai point, maximum point dia 45. Okay. Tapi biasanya kebanyakan scholarship, macam biasanya saya tahu kalau KMB ni banyak scholarship YTP MARA tu. Okay. Dan MARA punya requirement 35 daripada 45. Okay. Dan dia punya workload dia saya rasa lagi tinggi daripada A-level. Lagi susah lah sebenarnya IB ni. I see. Okay, then kenapa you chose the whatever you did? I mean, why you doing A-level? Yang you buat A-level sekarang ni. Okay. Tapi waktu tengah apply scholarship tu, memang dia dah bagi, you dah kena pilih kan you punya field of study. So you pilih apa tu? Saya pilih negara pengajian. Okay, which is UK. So depends on scholarship dia nak bagi saya buat apa, IB ataupun A-level.
how about you punya studies nanti kat sana? You ambil course apa? Degree buat chemistry. Yang itu you dah pilih awal-awal ke ataupun saya dah pilih awal-awal. So you pilih negara dan you pilih your course of study. Yes. And then dia akan pilihkan for you lah. Apa yang sesuai untuk saya, A-level atau IB. Okay. And then cuba cerita sikit this A-levels ni. Okay. I believe it's 2 years. Yep, 2 years. Dia sebenarnya boleh 2 year, boleh satu tahun juga sebenarnya. Oh, boleh? Tapi setahun tu memang betul-betul tak ada live lah. Tak ada pack. Saya kata saya boleh kata tak ada live lah. Okay. Kerja study je. But you ambil 4 paper? 4 subjek? 4 subjek. Setiap subjek ada multiple papers. Yes. And for that one subject tu, I tak faham. Is it you buat 2 subjek for the first year and then 2 subjek for the second year? Oh, tak. Ataupun buat 4-4? Kalau saya buat 4 subjek, 3 sains dengan 1 matematik. Okay. So 4 subjek ni dia akan bahagi kepada 2. Dia pecah. So macam matematik ada 4 paper. Okay. 2 paper buat first year, 2 paper buat second year. Sains subjek, semua sains yang saya ambil ada 5 paper. Each one of them? So ada 5 darab 3 lebih kurang 15 paper lah. So 3 paper on each subject saya buat time first year. So yang baki 2 paper tu saya buat time second year. Okay. Then you punya result ni, is it based on these 5 papers for that, or is it just on the one final paper? Kan ada first year dengan second year. Betul? Saya punya program. So first year ni dia akan bagi grade based on paper yang kita dah pernah buat. Okay. Tapi yang grade kita dapat ni dia akan jadi predicted grade untuk second year. Predicted grade? Yes. So predicted grade ni function dia untuk kita apply uni nanti. I see. Kalau lagi tinggi kita punya prediction, lagi senang uni tu nak trust kita untuk accept kita as kita nak jadi student kat sana. Even before you punya final grade tu keluar. Tapi yang actual final grade is the one final paper at the end of the 2 year lah kan? Okay. Kalau first year, habis je first year kena terus apply uni. Oh, okay. So apply uni tu akan bagi conditional offer. Okay. So kalau kita ditawarkan untuk masuk satu uni tu, dia akan ada bagi tahu grade requirement yang kita kena lepasi. So macam dalam kes saya yang time saya apply chemistry kat UCL, dia minta 3A. 3A, okay. Tapi kalau untuk orang yang ambil 4 subjek ni, dia ada advantage lah sebab ada satu backup. Betul. Okay, so yang saya dapat 2A star 2A. So maksudnya lepas dia punya requirement. Kalau saya tak lepas, nak apply pun tak boleh? Saya tak boleh masuk uni yang pertama. Dia akan ada 2 choice. Okay. Firm choice dengan insurance choice. Okay. Firm choice ni UCL. Insurance choice ni saya punya pilihan yang selamat lah. Kalau contoh saya tak lepas requirement grade dia kan. So insurance saya pun ni King's College London. Okay. Dia minta 2A 1B. Okay. So kalau contoh saya dapat 2A 2B, saya dah boleh lepas King's saya tak lepas College UCL London. tapi saya boleh masuk King's. So maknanya waktu nak apply tu, you memang dah ada, you apply based on you punya predicted result. Betul. Kalau predicted pun tak lepas, you nak apply pun tak boleh. Betul. Okay, so but in your case, you punya predicted result dapat apa? Saya punya yang result betul-betul saya dapat 4A. Betul lah, 2A plus, 2A star and 2A. Betul? Okay, tak, waktu yang first year, okay, saya dapat 4A juga. Dia A kecil. A kecil? Okay. Tapi prediction, cikgu sendiri yang bagi kita predict dapat result apa time A2, time second year lah sebenarnya kita. So yang cikgu saya semua predict saya dapat 4A star. Okay. Tapi yang saya dapat 2A star 2A. 2A star 2A. But it doesn't matter lah. Tapi yang penting predicted daripada lecturer tu sendiri yang akan buatkan uni ni trust kita untuk kita pergi uni dia. I see. And then your actual result tak adalah jauh sangat kan? From 4A star jadi 2A star 2A. Okay, that's pretty good. Okay, so ada tak situation di mana predicted ataupun is it predicted or prediction? Predicted result. Predicted result is maybe 4A. Okay, 4A star ke whatever lah. And then pergi apply kat UCL. Conditional offer dapat. Tapi end result dapat 1A star ataupun 1A and 3B. Ada jugalah kes macam tu. Ada. Then that offer will be rescinded lah. Dia akan ditarik balik. Offer, kiranya dia tak lepas offer tu lah. Dia tak boleh masuk lah. I see. Kenapa dia buat sistem macam ni? Does it take long for dia punya university system tu untuk process application? Kenapa tak tunggu sampai final result dulu baru apply? Sebab ada 2 tahun kot. Saya pun tak juga. Tapi mungkin sebab bila orang ambil 2 tahun punya program, so kalau kita habiskan semua kat last minute, mungkin nanti macam ada uni yang tak offer ke macam mana. Sebab sistem dia memang macam itulah. Sistem dia macam Malaysian punya UPU ke ataupun American punya sistem di mana setiap universiti tu ada dia punya portal application dia. Yes. Oh tak, dia macam UPU tapi nama dia UCAS. Tapi kalau UPU, kalau kita dapat offer daripada satu uni je kan? Tak tahu. Jangan time dulu saya apply UPU tu maksimum 12 uni boleh apply. Tapi offer boleh dapat daripada satu uni saja.
You mean dekat UPU lah. You boleh apply, you boleh rankkan dia 12 universiti tapi dapat 1 je. Okay, kalau UCAS? Kalau UCAS, kalau dia maksimum 5 uni. Untuk apply ataupun untuk apply? Untuk apply. Dan untuk dapat pun maksimum 5 uni. Boleh dapat kalau 5. Dapat semua. Kalau dapat semua dapat 5. Lepas tu baru pilih daripada 5 tu pilih 2. I see. So now you are at which stage? You punya A-levels dah habis. Result dia final bila keluar itu? 10 Ogos baru lagi sebenarnya. Baru lagi? Okay, so you dah dapat, you dah happy lah So you punya application to UCL, University College London tu, yes. For chemistry, pure chemistry. Dah lepas, dah confirm. Bila you fly ni? Memandangkan saya bawa scholarship, so saya punya tiket flight tu GPA sendiri yang belilah. Betul. So sekarang ni yang penting saya kena siapkan visa dulu, student visa. Student visa, yes. Tapi untuk dapatkan student visa tu, saya kena ada satu CAS statement daripada uni yang saya apply, UCL. Selagi CAS ni tak keluar, saya tak boleh apply visa. So sekarang ni kalau saya siapkan visa awal, saya boleh dapat tiket flight awal. So sekarang yang saya penting tunggukan ni CAS statement, sebab saya pun tak dapat CAS statement. Wait, I'm sorry. What is it? CAR statement? CAS. CAS statement. Confirmation of Acceptance Study. Lebih kurang macam tu. I see. Sebab you pun nak apply for student visa, bukannya visa pelancong kan? Okay. And how long is this visa? Do you know? Visa usually takes... No, as in how long does it last? Or is it as long as you are studying? Saya rasa selagi belajar masih hidup lagi visa tu. I see. Hopefully tak lama sangat lah belajar kat sana. 3 tahun. 3 tahun so 2 years dekat Malaysia for foundation and 3 tahun kat sana. Bila dia start ni? Dia punya sesi pembelajaran dia? 25 September saya punya. Oh, that's agak based cepat. on this video. Today sorry. Today is 21st of August. At the time of this recording lah. By the time this video dah release, maybe dah September dah pun. And then perhaps we'll update you guys if dia berjaya dapat visa dan dah fly. Are you excited? Quite excited, tapi dalam masa sama agak nervous juga lah, sebab banyak uncertainty. Of course, but life is full of uncertainties. Even buat business ke bekerja pun ada uncertainties. You just have to berdoa lah kan. It depends on how we react lah dekat all the risk, all the semua benda yang kita tak tahu. Betul. Sometimes ada reason lah kenapa dia lambat sikit. Tapi hopefully bila ada kelambatan tu, you take action lah. Bukannya you berserah semata-mata. You kena take action. Okay, I think you would know better. Okay, so jom kita nak tanya sikit lah. Okay. Why UCL? Dalam banyak-banyak universiti yang you pilih tu, apa lagi 4? You kata tadi ada King's College London, that's right. London lagi 3? Imperial College London. Wow, London again. You suka Chelsea ke Arsenal ni? Saya MU fans. Kenapa tak pergi University of Manchester? Saya apply kat Manchester. Okay, that's like the 5th choice lah. Itu yang keempat. Dan satu lagi Bristol. Bristol, to be frank lah, I know London, I know Manchester, not too familiar with Bristol. Bristol ni kalau nak senang cerita, London kan macam the heart of the UK. And it is very big. It's a metropolitan kan. You can't say you from, boleh je cakap you from London, but it's so big kan. Okay. So Bristol ni dia macam bawah bahagian selatan sikit. But is it still part of London? Yes. There you go. So that's like 4 London choices, and one doesn't matter. But why? I mean, do you have an affinity towards London? You suka London? Tak. Saya apply ni based on dia macam performance of dia punya school tu lah. Dia biasa kalau daripada 5 ni, saya target 2 tu macam aspiration punya college. Yang saya boleh macam impian lah, tapi tak tahu boleh dapat ke tak. Which is UCL dengan Imperial. Yang satu ni yang macam saya rasa saya boleh dapat, which is Manchester dengan Bristol. Yang satu last ni untuk saya punya insurance, yang safe choice, King's College. So out of this 5, mana satu you dapat sebenarnya? Saya dapat 4. Siapa yang tak kasi masuk ni? Imperial. Imperial saya lepas sampai interview. Lepas interview dia reject. Interview dia is online lah. Okay, let's talk about the interview. You don't mind? Yeah, sure. Okay, so tadi ada cakap pasal assessment and interview for your scholarship, and then tadi you baru sebut pasal Imperial. So you rasa you ada kelemahan sedikit ke dari segi interview? Based on interview yang Imperial, saya boleh kata saya banyak kelemahan dalam interview. Is it in English or what? In academic, to be particular. Academic interview macam mana tu? Dia interview untuk masuk universiti. Dia bukan interview macam, okay, sila terangkan nama anda siapa, background, bukan. Dia
dia akan tanya soalan macam basic sikit. Kadang-kadang depends on the interview itself. Ada yang dia tanya kenapa kita ambil UCL, kenapa ambil chemistry. Tu soalan basic. Okay. Tapi kebanyakannya biasa dia akan terus straight to the point. Cuba terangkan pasal sekian-sekian. Contoh yang saya dapat itu dia suruh terangkan pasal electrophile. Biasanya soalan dia luar daripada silibus. Luar daripada silibus yang belajar selama dekat SPM dan juga A-levels tu. Tapi dia ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Yang dia nak tengok sebenarnya macam mana kita punya thought process. So macam mana kita nak solve problem, gunakan apa yang kita ada. Walaupun kita tahu kita takkan dapat jawapan tu sendiri. I imagine that someone yang macam you patutnya ada a very strong thought process, betul tak? You know, if you're able to belajar, fahamkan, belajar from YouTube no less untuk SPM tu, and then fahamkan, and then dah faham tu pergi explain dekat orang lain, your thought process should be quite clear. Ya, tapi masa tu sebab nervous? Bukan, sebab dia SEM 3. SEM 3 ni saya boleh kata SEM yang paling santai lah. Macam banyak main, sebab tu ada curricular activity, so macam kurang sikit masa untuk spend untuk study kan. Ni dekat lembah beringin lah. Okay. So time tu memang banyak tinggal study sikit. So bila dia tanya pasal soalan akademik, macam kadang-kadang soalan sipil tu saya dah terlupa dah. I see. Salahkan kalender pula sendiri lah. Okay. But then again, your number one choice was UCL. Sebelum ni Imperial lah, tapi sebab dah kena reject, so saya jadikan UCL tu as my first choice. I see. Okay, tak apalah. Alhamdulillah, you still get to Alhamdulillah to be accepted to 4 places, and you chose UCL still. So where is this UCL ni closest to? Which Premier League team is it closest to? London kan. So kalau London saya rasa mungkin dekat dengan Chelsea punya team. And of course there's Tottenham, West Ham, Arsenal, Spurs. Yeah, there you go. But you're a big football fan lah. Yeah. Oh, okay, interesting. That was a joke lah zaman dulu. The boys but nak pilih university, they would choose based on the ada juga the EPL. Like, doesn't make sense, but then again, if that's the only information that they have about the university zaman dulu, okay lah. Tapi zaman sekarang unacceptable. Tapi actually saya pernah terfikir untuk masuk Manchester sebab saya nak support MU punya game dekat stadium. Okay. So what's next after you dah sampai sana? Maybe this is a bit awal lah nak tanya soalan ni, but do you have aspirations tak? You can be frank, atau you boleh be honest, ataupun you can sembunyi-sembunyi sikit lah. It's up to you. But given our economy, Malaysian economy, given our salary, I am working with a few ministries sekarang ni to discuss gaji-gaji pelajar-pelajar yang graduate. Of course there is a lot of complaints. People cakap pasal gaji belajar jauh-jauh, tinggi-tinggi, gaji rendah. And it applies to everyone. Tak kisahlah kau ada degree ke kat Malaysia ataupun overseas. I've seen the numbers lah. Ada tak sebarang aspiration ataupun a backup plan about nak kerja dekat luar? To be honest, saya pernah terfikir untuk kerja kat luar. Tapi sebab saya fikir balik, jumlah pinjaman ni agak besar sebenarnya. Dia boleh capai 1.5 juta. Okay. So kalau saya kerja luar negara, saya kena bayar full 100%. So which is untuk bayar bulan-bulan tu agak tinggi jugalah bayaran dia. Tapi kalau saya kerja dengan kerajaan, which is saya akan bayar, saya tak bayar apa-apa, just perlu kerja 8 tahun. Mungkin lepas habis 8 tahun saya bekerja, mungkin baru saya boleh fly. Saya boleh sambung kat luar negara. Itu antara plan saya lah, tapi saya pun tak tahu macam mana nanti kan. Betul, kadang-kadang kita plan macam ini, tapi benda tu bawa ke sana terpaksa ambil ke sana. Betul. Itulah kan kadang-kadang Tantan nak masuk kerajaan ni pun bukan senang. You betul. kena compete dengan orang lain nak jawab soalan apa. Sebab kerja pun limited kan. Sekali dia yang tak nak kau. Tak apalah, kau kerja lah kat luar. Lepas tu kerja kat JLC pula. Dia pun tak apalah, tak penuh. Tak kisahlah whatever your result is. Maybe dia ada budi bicara dia, dan terpaksa kerja tempat lain, buat je lah that decision kan. Yes. Tapi in my opinion, it is not wrong, in my opinion. Okay, don't chastise me. This is my opinion. Tak apa. It is not wrong to spend time overseas, not just as a student, but to actually learn the culture, not just normal culture, but working culture. Okay, and then after a while datang balik Malaysia with some experiences. Tak semestinya balik cepat sangat. Yang tu I tak tahu lah macam mana kerajaan akan fikir. Maybe dia akan kata 5 tahun, okay tak apalah, 5 tahun break, tapi lepas tu your contract tu resume, meaning kalau you tak nak bayar 8 tahun dekat kerajaan, ataupun
dekat swasta pun sama lah, tapi at least you ada about 5 years experience dekat sana lah. And who knows, okay, who knows, you kata mahal, but if they pay you in pound sterling ke, they pay you in US dollar ke, mahal-mahal pun jadi boleh lah. Dah kahwin dah dengan orang sini, nak bawa dia balik Malaysia susah. So I'm pretty sure your seniors have those kind of aspirations, especially yang dah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, where they have to make a decision lah, dia nak balik ataupun tidak. Nampak tak? Financial is poison budak-budak ni. Bukan. No, what I'm trying to say is that semua orang kena buat keputusan terbaik untuk diri sendiri. Betul. Bukan dia tak kasih, dia cuma minta bayar balik. And by the way, bayar balik dia tu, kalau you pinjam 1 million, kena bayar 1 million, it's actually quite cheap. Sebab tahu tak kenapa? Sebab tak ada interest. There you go. Orang lain I'm talking about orang lain yang tak ada chances of getting scholarship pun, ataupun the parents kata alah nak pergi scholarship ni nak kena pergi, maybe anak dia tak book smart sangat lah. So maybe you dapat 4A, 2A star and 2A. Dia maybe dapat 2A star, dapat 2A and 2B, tapi they have money. And then this money sama ada pinjaman ke ataupun memang cash. Even kalau cash pun dia spend kat anak dia tak boleh invest duit tu, so they lost apa? Opportunity cost. Dia boleh invest, tapi now terpaksa ambil duit tu nak bayar anak dia punya studies, dan tak ada scholarship. So but they have money, either dia pinjam ke the cash, and then dia rugi dari segi itu, tapi dia tak kisah. Jadi anak dia boleh fly and then stay sana. For them it's like that. For you have something yang macam mana kata, if let's say you do well and then you get accepted as kerja kat sana, boleh consider your heart is still Malaysian. Baliklah nanti dah ada pengalaman 20 tahun ke, more valuable asset. Cuma dah masa 20 tahun tu kena bayar balik lah. Tak apalah. Tapi kalau dia sepanjang kerja sebelum 8 tahun tu, dalam masa 8 tahun tu bayaran bulanan dia rendah sikit lah, sebab dia tahu kita macam baru nak start kerja. Yang awal-awal tu. So bayaran dia berapa lama? Takkan 8 tahun? 1 million. Selama 8 tahun tu dia ada cara kiraan dia. Tapi lepas habis 8 tahun tu dah kena naik. Kita kena lapor diri dekat JPA. Kita kena beritahu yang kita nak teruskan dengan kerja kerajaan atau kerja apa. So dari situ baru dia akan kita boleh apply discount yang macam saya kata dia, 25%, 50% ataupun 100%. Tapi maknanya kalau kerja dengan kerajaan dalam 8 tahun tu kena bayar juga ke tak payah? Tak payah, sebab daripada kontrak pinjaman dia akan terus berubah kepada kontrak berkhidmat. Kalau kerja swasta kena bayar, habis 8 tahun baru boleh minta diskaun. Lepas habiskanlah bayaran yang selebihnya. I see. Okay. Itu adalah masalah yang perlu diselesaikan di kemudian hari, tapi kena plan sekarang lah. Betul. Okay. You ada nasihat tak untuk anak-anak muda sekarang ni pasal pembelajaran dia? The way I see it, Fahad, you ambil SPM, dapat scholarship, now nak pergi overseas, Alhamdulillah. There are a lot of people actually, anak-anak muda yang tengah tertanya-tanya, patutkah dia sambung belajar tak selepas SPM? Tak kisahlah result dia bagus ke tak bagus ke, ramai yang kata tak nampak future. What do you think? Saya rasa dia depends on keadaan dia. Mungkin ada orang tak sambung belajar ada sebab dia nak kena tanggung family dia. Tu saya tak kisah. Tapi yang saya kisah ni, kalau dia tak sambung belajar sebab dia rasa macam apa guna study kalau tak dapat apa-apa kan. Yang tu saya kisah sikit. Sebab sebenarnya time belajar ni banyak benda kita dah dapat. Bukan setakat segulung ijazah tu yang kita nak. Tapi sepanjang proses kita belajar tu, mungkin kita boleh kenal orang baru, networking experience semua dan sebagainya. So macam kalau sepanjang kita belajar, bukannya kita belajar 24 jam kan. Betul. Mungkin kita akan ada aktiviti kat luar, live, So yang saya pentingkan tu adalah lifestyle kita time belajar tu. So apa yang kita dapat sepanjang belajar tu lagi penting daripada the end product itself. I see. But then again, nanti dia orang counter, kalau dia kerja pun umur 18 tahun lepas SPM pun dia akan kenal orang lain juga. Dia akan buat networking juga. Macam mana tu? Okay. Saya rasa sebab kalau beza orang yang sambung belajar dengan tak sambung belajar, kita boleh nampak tau beza dia. Kadang-kadang mungkin dari segi percakapan dia orang, macam mana dia orang communicate. Mungkin ada orang yang bila tak sambung belajar, so dia macam tak jumpa dengan orang-orang yang macam lebih profesional dia orang. So dia orang punya communication dia orang ni agak, saya rasa mungkin macam kurang baik lah. Macam bila kita nak jumpa dia orang sembang pasal, biasanya dia akan sembang benda macam tak berfaedah langsung. So macam tak nak sembang pasal hidup, tak nak sembang pasal
mungkin kewangan pasal insurans ke takaful dan Fahad, sebagainya. dia tahan-tahan tu dapat yang sebutkan kadang-kadang apa yang nampak lah. Selalu bercakap pasal, kalau lelaki dia akan cakap pasal perempuan, dan bahasa dia pun kasar sedikit lah. Dia membahasakan perempuan-perempuan tu. Jadi memang benda ni kita boleh nampak. Bukan nak judge, tetapi kita boleh nampak lah benda ni. Just nak ingatkan lah, kita ni sebenarnya adalah the product of orang sekeliling kita. Okay, 5 orang. Cuba tengok siapa yang kita selalu berinteraksi dengan. For me, is my staff. And then I ada a few kawan yang I akan jumpa every week. So mereka dengan I tak boleh jauh sangat. Kalau jauh sangat memang takkan berkawan dia. Tapi kalau you dah nampak dia macam ni, and then perangai dia pun you rasa macam gitulah. You lah perangai yang sama. Cuma you tak nampak diri sendiri. Susah kita nak tengok diri sendiri. Kita ada cermin. Itu untuk rupa paras. Tapi untuk sikap kita dengan kita punya kejayaan kita di kemudian hari, kita punya life, cermin dia apa? Kawan-kawan kita. Jangan dah keluar sikit filosofi. Tak apa, bagus tu. Alhamdulillah. Okay, so Fahad, given his experience dan DP perjalanan, memang recommend untuk sambung belajar. But what if Fahad dapat 12A plus pula tu. Wah, scholarship pun datang banyak, Alhamdulillah. And then UCL pun dapat Fahad. Ada 3 lagi universiti lain yang dah offer tapi tak dapat Fahad. Okay, tak apa, rezeki diorang juga. Fahad yang pilih. Tapi what about people yang dia lepas SPM tu, dia tak berjaya untuk dapatkan scholarship macam Fahad? Apakah levels yang diorang ada? Choices yang diorang ada? Sejujurnya, study kat luar negara ni bukanlah benda yang perlu diterujakan sangat pun. Kalau tak belajar kat luar negara, tak semestinya tak boleh berjaya sambung kat dalam. Betul. So maknanya Fahad recommend tak ada masalah untuk diorang sambung belajar juga. Tak semestinya di overseas. Ya, betul. In my experience, it's not a bad idea untuk sambung belajar kat Malaysia juga. And then kalau you betul ada aspiration untuk sambung belajar overseas, boleh apply untuk masters, untuk PhD, untuk sambung belajar. Kadang-kadang kita nampak dia orang akan bawa family dia lagi seronok. Betul. And then kalau dia bekerja, contohnya dia bekerja di kerajaan dan dia dapat scholarship untuk pergi ke overseas untuk belajar, dia punya isteri dan anak-anak pun akan ada dia punya allowances untuk support lah kan. Cuma isteri dia kalau bekerja, dia kena berhenti sekejap lah untuk ikut husband. Itu dia punya syarat-syarat dia lah. Tapi kalau teruja untuk sambung belajar overseas tapi tak dapat waktu SPM, bagi saya kalau sambung belajar ni sampai kita ke kubur lah kan. So selagi boleh belajar, kita belajar. Cuma beza dia platform mana yang kita akan belajar dulu. So mungkin ada orang akan sambung Malaysia dulu, lepas tu mungkin sambung belajar kat Malaysia sampai habis usia dia. Mungkin ada juga orang yang akan belajar kat luar, tiba-tiba masuk Malaysia balik. Mungkin sebab tak berjaya ke apa. Tapi ada juga orang yang belajar kat Malaysia, mungkin tiba-tiba dapat tawaran untuk belajar ke luar negara, macam Cik Faiz kata tadi kan. So saya rasa dia memang depends on rezeki kita. Cuma sama ada cepat atau lambat je. Okay, thank you very much Cik Fahad. Okay. Okay.